So hari ni kita akan belajar about rainbow. So today teacher akan jadi teacher rainbow. Hari ni teacher masuk kelas KG to 6. Hari ni dia orang nak belajar pasal rainbow, so dia orang minta teacher datang cerita pasal rainbow. Okay. Assalamualaikum everyone. Hari ni tengoklah teacher hari ni. Teacher ada headband hari ni. Semalam teacher buat headband ni. Semalam teacher buat headband ni bersungguh-sungguh, bersusah-susah payah. So today, hari ni teacher tak nak bercakap. Hari ni teacher nak buat aktiviti. Sebab apa hari ni buat aktiviti? Sebab tadi masa dekat kelas, masa kat kelas hari ni anak-anak belajar rainbow, about topik about rainbow. So hari ni teacher nak buat aktiviti rainbow. Kita nak buat aktiviti macam mana nak buat rainbow. Okay, so how are you today, class? Ibarat macam teacher kat kelas pula kan. How are you today, class? Mumtaz, Alhamdulillah. I am fine. Thank you, teacher. Selalunya kat kelas macam itulah. What day is today? Today is Friday. Friday, and then teacher akan tanya, how is the weather today? Weather today is, okay, everyone now look outside your window. So hari ni ada matahari tak? Do you guys see sun hari today? So dia orang kata, okay, today is sunny day. Sunny day. But today, we are going to learn about topik rainbow. Sebenarnya topik rainbow ni adalah topik pembiasan cahaya dalam science little carrot scientist. So ada satu tajuk berkenaan dengan cahaya, pembiasan cahaya. So student learn about rainbow. Macam mana rainbow tu terbentuk, how do the rainbow existed, what color of rainbow, where we can find rainbow. So there are beberapa soalan yang student tanya. That's why teacher buat lagi aktiviti rainbow ni. Sebab hari tu masa eksperimen tu dia punya aktivitinya mungkin tak puas. So sekali lagi teacher cari aktiviti untuk buat sama-sama dengan student. Kita nak nak kupas lagi topik about rainbow. So today ada orang view ke? Hi everyone. Assalamualaikum. Hope everyone hari ni stay safe, stay healthy, stay at home. So hari ni, now I'm going to tell you about rainbow. Teacher akan tanya, if you see rainbow, what do you feel? How do you feel when you see a rainbow? So jawapan anak-anak tadi, happy, excited, gembira, happy apa? Bahagia, lagi rasa suka, rasa pretty, rasa beautiful. So itu adalah jawapan anak-anak kita. Anak-anak kita yang umur 6 years. 6 years, bila tengok rainbow, dia akan rasa happy, dia akan rasa excited, dia rasa pretty, dia rasa beautiful. So itu adalah anak-anak kita punya POV, point of view. Dia punya perasaan dia. Kita tanya kalau tengok rainbow, rasa apa? Okay. Rasa excited. Sebelum ni teacher tanya dia, sebelum ni what do you guys learn about rainbow? So dia orang katalah, rainbow ada matahari, ada hujan. Matahari kena hujan, nanti ada rainbow keluar pelangi. So dia orang pun dah tahu juga yang sebenarnya rainbow is circle shape, round shape. Dia bentuk bulat, but then when kita duduk atas ground, and then rainbow tu sangat besar, so kita tak nampak, kita only see dia punya arc je. Dia punya arc, kubah, dia punya jalur yang tu, arc kan. So kita hanya nampak arc je. Tapi kalau kita pergi ke tempat yang tinggi, kalau kita naik aeroplane, kita naik plane, kita naik helikopter, kita naik jet, kita boleh nampak keseluruhan bentuk rainbow tu. Actually rainbow is round in shape. Round shape. Okay, dia macam bentuk donut. Dia macam bentuk donut. Okay, so first teacher akan cakap, how do the rainbow existed? How do Allah make rainbow?
So kita cakap lah, bila hujan habis, nanti keluar rainbow. Ada matahari nanti keluar rainbow. Itu ada jawapan anak-anak kita tadi yang teacher tanya. Okey. Macam mana rainbow tu terbentuk? Macam mana kita boleh nampak rainbow tu? So ada satu jawapan anak kita, siapa tadi? Thaqif jawab. Okey, bila hujan dah habis, dia kata, bila hujan dah habis ada matahari, lepas tu keluar rainbow. So actually kita kena bagi tahu, betul bila hujan tu, bila drone rintik-rintik, ada lagi titisan-titisan air dekat atas, dekat udara, dan kita kita ada matahari memancarkan cahaya yang putih. Bila terkena water droplets dekat sky, dekat air, terbentuknya satu jaluran, a ray of light. Okay. Water droplet ni ibarat macam prisma. Bila dia masuk, cahaya tu terpecah, terbias. Teacher akan cakap terbias. Okay, pembiasan cahaya. But then nanti dia tanya, bias tu apa teacher? Terbias tu apa teacher? Terbias tu teacher akan cakap shatter ataupun pecah. Okay, cahaya daripada matahari, the white light from the sun, okay, goes through the water droplet, masuk dalam water droplet ni, and then water droplet ni dia mengeluarkan, dia shattered, dia membiaskan another 7 colour yang visual to our eyes. Okay, kita boleh nampak dengan mata kita. Okay, how many colours for the rainbow? In a rainbow? So anak-anak memang dah hafal dah. Pada tadi umur tadika dah hafal dah rainbow punya susunan, arrangement of a rainbow tu. Kalau teacher dulu, teacher rasa tingkatan sekolah menengah ke, rasa barulah hafal ray of colours ni dekat dalam rainbow. But then sekarang ni dahsyat tak dahsyat kita punya syllabus kan. Dia punya tu advance betul. Student 6 years pun dah tahu dah. Dia punya formula tu. Dia akan cakap okay, red, orange, yellow, green, blue, indigo, violet. Betul, semua betul tadi, dan diorang jawab sangat laju. So teacher sangat impress anak-anak LC kita, LC Jenjarum, LC Teluk Pali Megarang dengan LC Sejangkang. Teacher sangat impress lah untuk kelas tadi. Okay, lepas tu diorang dah boleh cakap 7 colours yang ada dekat rainbow tu. Macam tu. Lepas tu kita tanya juga pelangi. Pernah tak dalam Al-Quran kita jumpa yang bercakap surah ataupun ayat yang bercakap berkenaan dengan pelangi, rainbow. So semua orang macam krik kan. Krik lalu. So teacher explainkan bahawa dalam Al-Quran dia tak ada spesifik ayat ataupun verse yang bercakap berkenaan dengan pelangi. But then dalam surah Al-Fatir ayat 27 ada satu ayat 27 ni, maksud ayatnya adalah Auzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Tidakkah kamu melihat bahawasanya Allah menurunkan hujan dari langit, lalu kami hasilkan dengan hujan itu buah-buahan yang beraneka macam jenis, dan di antara gunung-gunung ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warna, dan ada pula yang hitam pekat. So masa yang ni dalam Al-Quran ni, walaupun Nabi Muhammad SAW tak pernah tengok pun pelangi tu macam mana, bentuk pelangi pun macam mana, tak pernah tengok dengan mata sendiri, but then Allah dah bagi tahu
Allah menceritakan dalam wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan pelangi ni. Dekat Arab, dekat Mekah tak ada pelangi sebab dekat sana jarang hujan. Kan, jarang hujan, so tak ada pelangi. Tak pernah nampak. Rasulullah tak pernah nampak, tapi Allah menceritakan ada satu tempat yang ada gunung ganang tu, gunung ganang kan, gunung ganang yang putih. Gunung, ada 2 gunung yang putih, lepas tu nanti ada cahaya putih, ray of white light, lepas tu ada cahaya bermacam-macam jenis. Okay, so itu adalah satu verse dalam Al-Quran menceritakan berkenaan dengan pelangi. So, Nabi Muhammad SAW menceritakan benda ni, maksudnya beritahu kepada sahabat-sahabat Nabi dan juga kita lah kepada umat-umat dia. Okay, so menampakkan bahawa Allah bagi tahu kejadian pelangi ni dan kemudian baru dijumpai oleh Newton, kan? Dijumpai oleh ahli saintis dekat negara barat. Sebenarnya benda ni Allah dah cakap dah awal-awal dalam Al-Quran. Lepas dah Al-Quran dah beberapa puluh ribu tahun, barulah saintis daripada negara barat jumpa berkenaan dengan pelangi. Ini menunjukkan bahawa Al-Quran kita tu memang way beyond, lama dulu, sebelum orang kata Newton yang jumpa ataupun ahli saintis barat yang jumpa, tapi sebelum tu Al-Quran dah cakap lama dah berkenaan dengan pelangi ni. Allah dah cakap dah dalam Al-Quran dulu. So lepas habis cerita berkenaan dengan rainbow, lepas tu kita boleh buat aktiviti. So, aktiviti today teacher nak tunjuk adalah macam mana kita nak buat rainbow. How do we make rainbow? Tapi tak adalah kena guna cahaya matahari. Kita just nak tunjuk je dia punya pergerakan movement colour tu. Jaluran cahaya tu macam mana. So, what we need, material that we need adalah we need to have one piece of kitchen towel. Kitchen towel ni, okay, ni kitchen towel yang kat dapur tu boleh guna. Lepas tu we need to have 2 cup of water. 2 cup of water. Okay, and then we need to have this one. Color magic pen. Magic pen ataupun marker pen. Marker pen tu adalah need to follow rainbow colour. Rainbow colour. So, dia punya how to do this activity. First, kita nak guna scissor. Oh, you need to have scissor tu. Okay, kena ada scissor. Kita potong this, kitchen towel ni kita potong. Kita potong kecil sahaja. Dalam around 5 cm. Okay, 5 cm. This one. And then kita kena colour dia punya one dekat right side and then one dekat left side. Kita kena colour, kita buat macam ni. Okay, this one. Okay. Can you see that? Okay. Okay, this is the first ray of color, the first color of rainbow, red color, and then after red is orange color. So okay, we need to color sebelah color merah tu. Color. Okay, sebelah ni pun sama. Kena color juga with your marker pen. Okay, now after the third color of rainbow is color yellow. So you have to color yellow. Okay, aktiviti ni memang kita buat sama-sama with the children.
dalam Zoom online, Zoom class. Okay, and then after yellow color is green color. So we need to color side by side according the ray of rainbow. Okay, maafkan tak cantik. Sebab this is the third time I do this activity. Okay, and then after color green, color blue. Blue. Okay. Same at the left side. Blue at the right side, blue at the left side, and then indigo. Indigo is kalau teacher panggil cyan. Kalau tengok dekat YouTube dia kata ini adalah indigo. Okay, indigo, and the last ray of rainbow is violet. Violet. Tapi anak-anak mesti cakap purple lah teacher. Purple lah teacher, bukan violet. Macam-macam kan. Tu cakap lah purple color selain violet purple pun dipanggil as violet. Nama purple adalah violet juga. Kita cakap macam itulah. Banyak kan soalan anak-anak kita kan. Okay, and then the next step is you need to dunk. You need to masukkan, put into the cup. Dia punya two side ni, right side and left side need to put into the cup. Okay. So let it dunk. And then you have to wait, or you have to observe the tissue. You have to observe the tissue. So you can see that the color move from this side to the middle. This side to the middle, and then dia akan jumpa kat sini. So macam itulah color rainbow terbentuk. So dia orang akan seronok lah ni tengok. Sebab tisu ni dia akan nampak dia punya kromatik kan. Daripada bawah, air tu naik ke atas. So dia akan seronok. So kat sini kita melibatkan aktiviti observation lah. Kalau untuk saintis, anak-anak akan observe apa akan jadi. Selepas kita masukkan tissue paper ni ke dalam air. Okay. So itu sahaja kita punya aktiviti kat sini. And then yang dah siapnya akan jadi macam ni. Akan jadi macam ni. Sedikit pudar. I don't know why lah. Tapi bila kering, bila dia basah dia nampak terang. Lepas tu bila dah kering tissue paper ni dia akan jadi macam ni. So that's all the activity that we have done today. Satu masa pagi, and then satu lagi kelas masa petang. So and then teacher buat lagi dekat live. So today dah 3 kali teacher buat aktiviti yang sama. Okay. So I think that's all from me today. So kalau nak orang kata parents nak hantar anak-anak kan belajar sains kan. Sains ni orang kata sains ni macam STEM lah. STEM punya approach yang banyak sekarang ni dalam 21st learning century punya pelajaran kan. So cepat-cepat daftar ke Little Khalid Jenjaron, Little Khalid Teluk Paling Megarang, Little Khalid Sejangkang dan juga Little Khalid Taman Bentara. So siapa yang belum mendaftar boleh berbuat demikian, boleh terus contact kita punya admin. Nanti admin kita akan schedule kita punya penerangan modul dan juga yuran. Lepas tu boleh terus daftar dekat kita punya website. Kalau tak tahu nombor admin, boleh tengok kita punya setiap post tu, teacher ada letak nombor admin kita. Kalau tak contact kita punya admin, kita tak boleh mendaftar. Tak boleh tiba-tiba pergi website lepas tu terus mendaftar. Tak boleh. Dia kena melalui admin kita juga. Macam tu. So nak hantar nak anak buat aktiviti yang best macam ni, boleh
terus contact kita punya admin. Okay? So next time nanti teacher akan next time ada request nak minta teacher share macam mana nak buat. This one ni headband yang teacher tengah pakai ni. Parents lepas aktiviti tadi, parents message teacher, cantik lah, cute, so cute. Boleh tak teacher ajar macam mana nak buat? Ni Alpha dah tanya-tanya dah macam mana nak buat ni. Ya, saya saya terus message teacher. So next time I will show you live ke nak buat live ke nak buat video. Teacher will show you another activity yang akan kita buat later on. Okay? Teacher hope this weekend everyone having a good time with your family and stay safe and stay healthy. Jaga diri masing-masing, jaga SOP, jangan keluar-keluar. Walaupun kejap lagi kita dah boleh keluar, jaga jarak, jaga pakai mask semua. InsyaAllah nanti kita doakan supaya wabak penyakit COVID ni terus dihapuskan lah daripada muka bumi ni. Alright? Okay, I think that's all for today. See you guys next week. InsyaAllah. Bye. Assalamualaikum.